Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada para panel. Nama saya Ahmad Irsyad bin Abdul Razak dari 4 SBET Kursus Pentadbiran dan Pembangunan Tanah. Hari ini saya akan membentangkan tentang PSM saya yang diberi tajuk Peranan Pelajar Universiti Teknologi Malaysia di dalam kesedaran membina keperluan denai sungai kebangsaan. Di dalam pembentangan ini terdapat beberapa isi kandungan. Isi kandungan ini terdiri daripada pendahuluan, penyataan masalah, matlamat kajian, objektif kajian, skop kajian, kepentingan kajian, jangkaan kajian, tinjauan literatur, metodologi kajian dan rumusan. Pendahuluan bagi pembentangan ini adalah berkenaan denai sungai kebangsaan iaitu DSK adalah suatu program yang amat baik bagi penjagaan sungai malah membantu terhadap sumber ekonomi di sekitar. Denai sungai pula merujuk kepada satu laluan sepanjang sungai yang dijadikan tempat rekreasi kepada orang ramai. Di Malaysia, setiap negeri mempunyai denai sungai tersendiri. Di bawah program DSK, panjang yang terkini denai sungai yang ada adalah sepanjang 435.97 km. Program DSK ini menetapkan sasaran sepanjang 10,000 km denai sungai dibina di seluruh Malaysia pada tahun 2030. Penyataan masalah di dalam kajian ini bernama November 2020. Menurut berita ini, gangguan bekalan air dipunca dari pencemaran sungai. Air sungai atau air permukaan surface water masih menjadi sumber air mentah utama kebanyakan LRA di Malaysia. Sebahagian muka sauk intik LRA berada di tepi sungai di kawasan hilir, iaitu setelah sungai melalui kawasan pertanian, kawasan industri dan kawasan kediaman. Dengan itu, sungai amat terdedah kepada aktiviti pencemaran. Berita harian online September 2021, menurut Timbalan Menteri Alam Sekitar dan Air, Datuk Mansur Osman, beliau menyatakan bahawa pelibatan dan usaha dalam program DSKA denai sungai kebangsaan di dalam pendidikan lain termasuk rakan alam sekitar yang kini mempunyai seramai 157,000 orang ahli dalam kalangan pelajar sekolah dan institusi pengajian tinggi awam IPTA dan Institut Pengajian Tinggi Swasta IPTS. Matlamat kajian. Matlamat kajian ini adalah untuk mengkaji kesedaran terhadap pelajar-pelajar di Universiti Teknologi Malaysia terhadap keperluan denai-denai sungai dan program denai sungai kebangsaan di mana pelajar-pelajar dapat memainkan peranan sewajarnya dalam kesedaran membina keperluan denai sungai. Objektif kajian. Objektif utama kajian ini adalah untuk mengenal pasti keperluan dan kepentingan denai sungai di dalam universiti awam. Yang kedua adalah untuk mengkaji peranan pelajar Universiti Teknologi Malaysia di dalam kesedaran membina keperluan denai sungai. Seperti yang kita tahu, program denai sungai kebangsaan ini di bawah Kementerian Alam Sekitar dan Air adalah masih baru. Dan kita ingin melihat bahawa adakah pelajar ini sedar bahawa pembinaan denai sungai ini adalah penting walaupun hanya di dalam universiti-universiti awam. Skop kajian. Di dalam kajian ini terdapat beberapa skop yang kita boleh lihat. Yang pertama adalah kawasan kajian adalah Universiti Teknologi Malaysia di Johor Bahru. Yang kedua adalah denai sungai yang sedia ada digunakan oleh mahasiswa, staf dan orang awam perlu disedarkan lagi kepentingannya. Yang ketiga adalah inisiatif pihak yang terlibat dalam memelihara penjagaan sungai dan denai sungai. Yang keempat adalah memerlukan beberapa responden iaitu dari mahasiswa, staf dan orang awam mengenai program denai sungai kebangsaan ini. Kepentingan kajian. Di dalam kepentingan kajian ini, kita mengharapkan bahawa para mahasiswa Universiti Teknologi Malaysia, pihak Universiti Teknologi Malaysia dan orang awam diharapkan dapat membantu pihak yang terlibat dalam membangunkan kawasan kajian dalam konteks mengenal pasti faktor yang dapat memberikan kesedaran dalam pentingnya denai sungai ini. Responden-responden ini adalah terdiri daripada pengguna-pengguna denai sungai di Universiti Teknologi Malaysia Johor Bahru. Jangkaan kajian. Apa yang saya jangka di dalam kajian ini adalah pertama, jangkaan pada kajian ini adalah dapat mengetahui faktor-faktor yang menarik bagi meningkatkan kesedaran tentang denai sungai dan denai sungai kebangsaan DSK. Yang kedua adalah dapat mengetahui inisiatif pihak yang terlibat dalam memelihara sungai dan denai sungai serta penyertaan di dalam program denai sungai kebangsaan.
Jangkaan yang ketiga adalah dapat membantu mengekalkan penjagaan dan pemeliharaan sungai dan dengenai sungai di kalangan kawasan kajian iaitu Universiti Teknologi Malaysia. Tinjauan literatur. Yang pertama adalah definisi denai sungai dan definisi denai sungai kebangsaan. Di sini saya akan menceritakan apakah itu denai sungai dan denai sungai kebangsaan. Yang kedua adalah jenis-jenis denai sungai, di mana saya akan menceritakan tentang jenis-jenis denai sungai yang ada di dalam program denai sungai kebangsaan ini. Yang ketiga adalah peranan denai sungai. Peranan denai sungai ini terdapat pelbagai yang kita boleh lihat. Yang keempat adalah keperluan dan kepentingan denai sungai ini, di mana adakah denai sungai ini diperlukan dan adakah ia penting di Malaysia. Yang terakhir adalah pihak-pihak yang terlibat di dalam program denai sungai kebangsaan ini. Definisi yang pertama. Definisi denai sungai adalah menurut buku panduan program denai sungai kebangsaan. Denai sungai iaitu laluan sepanjang sungai atau mana-mana badan air pada bahagian jajarannya. Ia juga bermaksud suatu laluan rekreasi kepada orang ramai di mana akan diletakkan di jajaran atau tepi sungai yang kita boleh lihat untuk melindungi sungai. Definisi bagi program denai sungai kebangsaan pula adalah menurut buku program denai sungai kebangsaan, program ini melalui Kementerian Air dan Alam Sekitar (KASA) melancarkan program denai sungai kebangsaan DSK sebagai inisiatif baru yang ditetapkan Pelan Strategik KASA 2030 yang merupakan mekanisme kawalan pencemaran sungai dan risiko banjir. Jenis-jenis denai sungai. Terdapat pelbagai jenis denai sungai yang kita boleh lihat. Di dalam buku program denai sungai kebangsaan, terdapat 4 jenis denai sungai yang diguna pakai. Yang pertama adalah denai tanah, yang kedua adalah denai kelikir, yang ketiga adalah denai konkrit, yang keempat adalah denai berturap. Setiap daripada denai ini mempunyai kelebihan masing-masing. Peranan denai sungai. Denai sungai ini mempunyai peranannya. Yang pertama adalah memastikan kelestarian dan keindahan sungai sekaligus mengawal aktiviti yang boleh menyebabkan pencemaran. Daripada denai sungai ini, kita boleh tahu bahawa denai sungai ini dapat menjaga sungai daripada pencemaran. Yang kedua adalah mewujudkan rasa bertanggungjawab bersama, iaitu shared responsibility di kalangan pelbagai pihak. Kerana denai sungai ini adalah kegunaan awam, di mana bahawa orang awam perlu tahu bahawa kita perlu menjaga denai sungai ini, seterusnya kita akan menjaga penjagaan sungai juga. Yang ketiga adalah menggalakkan aktiviti berasaskan alam, iaitu nature-based activity di kalangan komuniti setempat, di mana denai sungai ini adalah di sekeliling alam sekitar. Orang awam boleh menggunakan denai sungai ini sebagai suatu aktiviti di luar di mana kita boleh menghargai alam sekitar di sekeliling. Yang keempat adalah merangsang aktiviti yang berteraskan ekonomi seperti ekopelancongan sungai, iaitu river ecotourism, di mana yang kita boleh lihat di Melaka sebagai suatu dibuat sungai digunakan sebagai suatu pelancongan, iaitu river boat cruise. Lokasi pembinaan denai sungai ini juga memainkan peranan dalam peranan denai sungai tersebut. Keperluan dan kepentingan denai sungai ini. Pembinaan denai sungai ini bukan hanyalah sekadar satu laluan untuk digunakan oleh orang awam. Ia juga mempunyai keperluan dan kepentingan dari segi aspek lain. Yang pertama adalah menjaga, melestari dan melindungi keindahan sungai daripada aktiviti yang boleh menyebabkan pencemaran. Daripada pembinaan denai sungai ini, kita boleh tahu bahawa pencemaran sungai dapat dikurangkan atau dapat dielakkan daripada dicemar. Yang kedua adalah meningkatkan kualiti sumber air, memastikan kecukupan bekalan air bagi semua sektor daripada dapat mengurangkan pencemaran sungai. Daripada kurangnya pencemaran sungai ini, bekalan air yang menggunakan sumber sungai dapat ditingkatkan. Yang ketiga adalah memperkenalkan konsep planetary health yang memberi penekanan terhadap kepentingan keseimbangan antara pembangunan fizikal dan kelestarian alam sekitar. Seperti yang kita tahu, pembinaan denai sungai ini adalah suatu tambahan dalam segi pembinaan alam sekitar di mana ia adalah sangat baik untuk dibuat.
Yang keempat adalah memupuk dan meningkatkan kesedaran berhubung penjagaan sungai dan alam sekitar dalam kalangan komuniti setempat dan semua pihak berkepentingan, sekaligus menjadi transformasi masyarakat yang berubah secara menyeluruh ke arah kelestarian sungai dan alam sekitar. Di sini dapat memupukkan kepada orang ramai bahawa penjagaan alam sekitar itu adalah penting, terutama penjagaan sungai ini. Yang terakhir sekali adalah merangsangkan aktiviti ekonomi setempat seperti ekopelancongan sungai melalui nature-based activity. Di sini, orang awam boleh menggunakan denai sungai ini sebagai suatu tempat untuk melakukan aktiviti di alam sekitar. Pihak-pihak yang terlibat di dalam program Denai Sungai Kebangsaan. Seperti yang kita tahu, kajian ini dilakukan di Universiti Teknologi Malaysia Johor Bahru. Yang pihak yang terlibat pertama adalah mahasiswa Universiti Teknologi Malaysia. Di sini kita ingin melihat bahawa adakah mahasiswa ini sedar dalam program Denai Sungai Kebangsaan dan adakah mereka sedar di dalam penjagaan sungai menggunakan denai sungai ini. Yang kedua adalah pihak Jabatan Pengairan dan Saliran JPS, di mana jabatan ini adalah pihak yang bertanggungjawab untuk menjaga sungai-sungai di Malaysia. Yang ketiga adalah pihak Jabatan Alam Sekitar, kerana yang seperti kita tahu, program Denai Sungai Kebangsaan ini adalah di bawah selian Kementerian Air dan Alam Sekitar. Seterusnya dan terakhir, agensi swasta, di mana di Malaysia terdapat beberapa agensi swasta yang memberikan kesedaran kepada orang awam tentang pentingnya penjagaan sungai di Malaysia. Metodologi kajian. Metodologi kajian yang digunakan di dalam kajian ini terdapat beberapa langkah yang digunakan. Pengenalan bagi metodologi kajian ini adalah suatu kaedah untuk mereka bentuk, mengumpul dan menganalisis. Seterusnya adalah reka bentuk kajian. Reka bentuk kajian ini adalah kaedah dan pendekatan yang digunakan di dalam kajian ini. Yang ketiga adalah kaedah pengumpulan data. Data primer iaitu menggunakan soal selidik dan data sekunder. Seterusnya adalah analisis kajian, iaitu analisis kuantitatif. Seterusnya dan terakhir adalah rumusan, iaitu rumusan di dalam metodologi kajian ini adalah dalam kajian ini penggunaan kajian kuantitatif adalah sangat baik kerana mendapat tahu tentang responden sekeliling di kawasan kajian. Rumusan. Secara keseluruhannya, denai sungai mempunyai keunikan yang tersendiri. Terdapat pelbagai manfaat yang didapati dari pembinaan denai sungai ini seperti di dalam segi penjagaan alam sekitar dan sumber ekonomi juga. Di dalam program DSK iaitu Denai Sungai Kebangsaan ini, terdapat pelbagai faktor yang membuatkan program ini boleh dijadikan suatu kesedaran terhadap orang ramai, terutama mahasiswa. Dengan kaedah metodologi yang digunakan untuk memperolehi data analisis, diharapkan dapat mencapai matlamat dan objektif kajian ini. Di sini adalah rujukan yang digunakan. Rujukan pertama adalah buku program Denai Sungai Kebangsaan oleh Kementerian Alam Sekitar. Seterusnya adalah di berita harian, iaitu Kasar Polis 1000 km Denai Tepi Sungai. Yang ketiga adalah tentang Denai Sungai Nasional menjelang 2030 yang didapati dari Sinar Harian. Yang keempat adalah pindaan Akta Alam Sekeliling dibentang tahun depan di dalam berita harian. Seterusnya adalah Mon River Trail Conservancy, iaitu Rail Trail History, iaitu didapatkan tentang denai sungai di United States. Seterusnya adalah Playbook Denai Sungai Kebangsaan yang dibuat oleh orang awam tentang denai sungai kebangsaan ini. Seterusnya adalah Negeri Sembilan kenal pasti 4 lokasi denai sungai tarikan pelancongan baharu, iaitu didapati di Astro Awani. Seterusnya adalah Road Band Rail Trail Business Impact Case Study of the Mon River Trail System in West Virginia, USA, iaitu suatu jurnal tentang denai sungai di United States. Dan terakhir adalah tentang metodologi kajian yang dibuat oleh Sarah, iaitu Siti Sarah. Sekian, terima kasih daripada saya, Amar Isyad bin Abdul Razak.